Kita jadi nelayan nak jadi hamba Allah. Orang tak nampak kita hamba Allah, melainkan kerja kita. Tuan-tuan kenal lah doktor. Main mengaji ni saya tak kenal mana doktor, mana engineer, mana technician, mana nelayan, mana petani. Saya tak kenal siapa apa kepiah putih semua. Bila nak kenal dia doktor, pergi hospital baru kenal. Itu dia. Malam tadi mengaji, saya kerja sini lah Ustaz. Bubuh teleskop. Benda ni pun cek dada kawan tu. Dengan teleskop dia, lepas tu dia bubuh pula ni blood pressure test tu, BP. Oh doktor. Tak kenal dia doktor, pasal nak pergi kerja. Tak kenal nelayan, nak pergi kerja. Tapi hang nelayan rupanya lah, hang ni petani lah. Kita nak jadi nelayan, hamba Allah. Petani, hamba Allah. Doktor, hamba Allah. Jadi kita sebagai pekerja, kita sebagai peniaga yang takut kepada Allah. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi mengharap kemenangan dengan tak bekerja, itu nama angan-angan. Seperti orang berangan-angan sampan belayar, sedangkan sampan dua cadaran. Sampan dua cadaran, dua beletir. Awak lah hang tak belayar. Tak, aku nak belayar macam mana aku dua cadaran. Apa kena tolak aku pergi ke laut? Tarjun naja tawalam tasluk malalika inna safinata la tajri alal yabas. Mengharap kemenangan dengan tak ikut cara, tak bekerja, maka sampan takkan berlayar di atas tanah yang kering. Ibarat sampan, dia takkan berlayar kalau dua cadaran. Kena tolak pergi ke laut. Kena usaha lah maknanya. Jadi usaha penting. Kemenangan Allah tetaplah kemenangan itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabi. Maka jika engkau kata, maka adakah bertambah rezeki dengan dituntut, dan adakah kurang dengan meninggalkan dia? Maka tahu ilmu bahwasanya sekaliannya tertentu, sekiannya tersurat dalam Lauhul Mahfuz, sudah makdur lagi muafakat, yakni qadar yang tertentu dan waktu yang tertentu, dan tiada bertukar bagi hukum dan tiada berubah bahagiannya dan suratannya. Dan inilah perkataan yang sahih pada ulama kami. Bersalahan barang yang dikata padanya setengah ashab Hatim dan Syaqi. Kata mereka bahawasanya rezeki tiada bertambah dan tiada kurang dengan perbuatan hamba, dan tapi harta bertambah dan kurang. Dan perkataan ini fasad, kerana bahawasanya dalil pada kedua tempat satu, dan iaitu telah termaktub dan telah termaksum, dan kepadanya mengisyarat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, likailah ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya tiada memutuskan asa atas barang yang luput akan kamu, dan tiada kamu suka dengan barang yang datang akan kamu. Dan jikalau ada dengan tuntut bertambah dan dengan meninggalkan kurang, nescaya adalah bagi putus asa dan suka ada tempatnya, yakni putus asa orang yang meninggalkan menuntut, dan disuka orang yang menuntut. Kerana tuntut dapat bertambah dan meninggalkan jadi kurang. Dan kerana inilah
singkat, yakni taksir, dan berlambatan hingga luput akal dia, atau kerana ijtihad dan bersungguh-sungguh hingga hasil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminta haka lau lam ta'tiha la atataka, ambil jikalau tiada engkau datang akan dia, nescaya ia mendatang akan engkau. Yang ni kira dah nak sampai penghujung lah berkaitan dengan persoalan arid yang pertama, iaitu berkaitan dengan persoalan rezeki. Jadi kesimpulan yang kita dapat iaitu rezeki kita ni telah ditakdirkan oleh Allah pada azali. Cuma Allah letakkan kita ni berbagai-bagai makam. Ada makam yang dinamakan makam asbab. Asbab ni orang awam lah macam kita ni, ya. Kalau kita tak kerja, jadi jiwa kita tak tenteram, dia nak kena kerja lah. Kalau nelayan dia tak pergi ke laut, jiwa dia gelisah, dia kena pergi cari juga. Kalau macam ni kita bekerja lah, adakan halal. Tapi ada orang tak ramai, sikit-sikit di kalangan kita, orang yang diletakkan oleh Allah sebagai golongan tajri. Dia ni bulat yakin kepada Allah pasal rezeki. Dia tak buat kerja apa satu, dia kerja dia beribadat. Kalau yang berjuang, berjuanglah. Kalau yang berdakwah, berdakwahlah. Kalau yang mengajar, mengajarlah. Yang menuntut, menuntutlah. Soal rezeki dia tak pernah bimbang. Alhamdulillah, mereka ni dipanggil golongan tajrid. Ada aja rezeki yang sampai. Saya hari tu tuan, masa mengajar di masjid di masjid Seberang Jaya. Lepas mengajar, satu orang jumpa saya, dua orang. Yang seorang tu saya kenal, orang Bagan Serai. Yang seorang saya tak kenal. Orang Bagan Serai ni perkenalkan saya. Dia kata, Ustaz, dia ni nak teruskan daripada Indonesia. Jadi dia dapat isyarat dalam mimpi. Dia jumpa guru dia kata teruskan. Apa isyarat? Dia nak pergi Mekah selai sepinggang dengan tak bawa duit wang serupang. Dia berjalan kaki. Satu malam saya jumpa dia tu, dia kata nak meneruskan perjalanan ke Mekah. Dia tak bawa apa, melenggang kan. Kita ada lah juga beg galas apa. Dia tak nak beg galas apa, pakai baju selai sepinggang tu. Lepas tu Kemarin orang tersebut yang teman dia ni main jumpa saya. Mari main jumpa rumah saya. Dia kata 8 bulan baru dia sampai ke Mekah. Daripada Indonesia jalan pergi Mekah 8 bulan. Tok guru dia bagi kat dia syarat, kalau hang nak pergi selai sepinggang, jangan bawa apa-apa. Duit sekupang pun jangan bawa. Allah permudahkan dia di immigration. Dia pergi mana, ada saja orang bagi bantuan kat dia. Sampai Mekah 8 bulan dia berjalan. Kita pun pergi kapal terbang pun sedap patah balik tu. Sampai immigration Arab Saudi suruh balik, jadi boleh masuk pergi Raja Haji. Kuat tawakul dia tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni yang tak sampai makam tu tak payahlah kan. Dia ada orang-orang dia. Jadi kalau kita tak tutup tangga tu, kadang-kadang bila orang cerita, kita kata ngawut lah, pasal kita tak duduk situ. Tapi orang yang dah sampai situ, dia tahu lah. Ibrahim Ibn Adham berjalan kaki 12 tahun. 12 tahun daripada negeri dia di Asia Tengah, di jajahan Rusia, Azerbaijan sana, dekat Bukhara sana. Dia berjalan kaki pergi sampai Mekah 12 tahun. Satu batu dia berjalan, sembahyang sunat 2 rakaat. Tak bawa duit, kupang tak bawa, bekal apa tak bawa. Ibrahim Ibn Adham, Allah angkat dia barang. Mereka duduk tangga tu. Yang kita ni bukan makam dia lah. Kita duduk jalan tak ada bawa apa-apa. Tapi Kuala Lumpur pun tak bawa kupang, mampu kita bukan makam dia. Jadi ada orang yang Allah angkat dia makam tajrid, memang dia tak kerja. Para wali mana dah kerja apa, tak kerja apa. Para nabi sebelum diangkat jadi Rasul, memang dia pada kerja. Lepas jadi Rasul, mana dia pada kerja? Tak kerja apa satu. Diam sikit. Yang riuh sangat nak ngaji.
Jadi ini kita di penghujung ni ada persoalan berkaitan dengan kedudukan dalam kita berusaha berikhtiar mencari rezeki. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka jika engkau kata, Imam Ghazali takdirkan kalau orang tanya dia, dia nak jawab. Soalan yang dibawa oleh Imam Ghazali itu untuk memudahkan kita faham persoalan yang dibawa selama ni pasal bab rezeki. Nabi kata apa? Al-ilmu khazainun wa mafatihuha as-su'alu. Ilmu tu khazanah, ibarat satu yang duduk dalam perbendaharaan. Wa mafatihuha, anak kunci dia as-su'alu, bertanya. Ibarat kita mengaji ni, ilmu kita duduk dalam satu gedung. Tiap-tiap gedung, gudang, dia mesti ada anak kunci. Gedung ilmu, kuncinya bertanya. Maka sebab itu Nabi suruh kita bertanya. Jadi Imam Ghazali bawa mai soalan-soalan, maka dengan soalan ni kita lebih memahami apa perbincangan kita selama ni persoalan rezeki. Jika engkau bertanya, takdir kau tanya, kau kata, maka adakah bertambah rezeki dengan dituntut? Kita duk pergi kerja tu, rezeki kita bertambah tak? Rezeki ni Tuhan jamin, tentu Tuhan bagi dah, tetap ada dah. Dengan kita pergi kerja tu, rezeki bertambah tak? Atau dengan kita tak kerja, rezeki berkurangan? Itu soalan dia. Dan adakah kurang, dia kata, dengan meninggalkan dia, meninggalkan tuntut? Kalau kita macam kita kata berniaga lah kan, kita pergi berniaga, rezeki kita bertambah. Kalau kita tak keluar berniaga, rezeki tak ada. Macam tu kan? Atau macam tu? Jawab dia, maka ketahui olehmu bahawasanya sekaliannya tersurat dalam Lawahil Mahfuz. Bab rezeki ni itu ada tersurat, termaktub, telah ditakdirkan dan tertulis di Lawahil Mahfuz. Dia masuk dalam takluk iradat, kehendak Allah. Allah dah tentu siap dah. Nak makan apa, kan kita sebut satu rezeki mazmun. Ada awak ni, ada rezeki maksum, ada rezeki maksum, ada rezeki yang dinamakan mamluk, ada rezeki yang dinamakan mau'ud. Semua rezeki ini dah tersurat di Lawahil Mahfuz, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi macam inilah takluk khudrat. Dia ada takluk suluhi qadim, dia ada takluk tanjizi hadis. Apa suluhi qadim? Patut pada azali, sesuatu yang nak ditakdir, nak berlaku di muka bumi ni, dah ada pada kehendak Allah, dinamakan iradat. Banyak mana rezeki kita, banyak mana harta kita, semua dah ada siap lah. Dan sampai masa kita lahir ke dunia, sampai ketika dan waktu yang ditentukan oleh Allah, kita dapat rezeki itu, dia akan sampai kat kita. Kalau kita jenis orang berniaga, dia boleh cam ni. Kadang-kadang kita keluar modal yang banyak, untung sikit. Kadang-kadang kita keluar sikit modal, untung banyak. Kita ulur sudah mati untung sikit. Kadang-kadang kita tak ulur sangat pun, dia pendapatan dia lebih. Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang berlaku kita usaha lebih, untung banyak. Kita usaha kurang, untung kurang. Ada berlaku begitu. Kadang-kadang dia berlaku usaha sikit, awak ni kau jaga helpon dengan apa dia? La ilaha illallah. Diam lah. Orang nak mengaji ni, kita kena lawan suara mereka. Jadi maknanya dia telah tersurat pada azali. Sebelum kita lahir ni, benda tu dah ada siap dah. Bila berlaku,
Innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pada azali lah Dr. Mahathir nak letak jawatan. Bukan setakat kita tak sangka, dia pun tak sangka. Kalau dia betul-betul nak letak jawatan, dia tak akan minta balik, dia akan tuntut nak letak balik jawatan tu. Kalau betul-betul dia tak mahu kan. Habis dia boleh letak jawatan apa? Mana dia letak tu, dia sendiri pun tak tahu yang dia boleh letak. Pelik tak boleh? Pakar mana pun kaji tak sampai pun tahu. Sampai agung nasihat dia jangan letak, dia letak juga. Letak-letak tu nak balik lah. Tu makna dia bukan nak letak, tapi macam mana dia letak kita pun tak tahu. Ini dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Tuhan tunjuk perkara yang luar biasa, yang pelik-pelik berlaku. Nak tunjukkan kekuasaan Allah, kehendak Allah tetap akan berlaku. Hang tak mau pun dia jadi sendiri. Dia jadi macam tu. Inilah kehendak Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi rezeki ni termasuk perkara yang telah termaktub, tertulis di Lauhil Mahfuz. Jangan takut tuan. Rezeki kita ada-ada lah. Saya berkata pun tuan, fikir juga kita duk 4 bulan kan, jual barang pompang orang. Jadi Covid. Tuan bayang 4 bulan tak keluar. Ada kata teruk lagu. Tahu tuan, dia saya tengok akaun sekolah saya, masa Covid pula banyak. Aku pun nak heran macam mana tak. Juga tu. Jadi demai pendapatan tu, demai masa Covid tu. Kita tak keluar mengajar, tak keluar berniaga. Masa tu demai. Ayah pun tak tahu siapa masuk duit saya pun tak tahu. Saya kata kerja Allah Ta'ala. Ini kerja Allah Ta'ala. Kadang-kadang Tuhan nak tunjuk. Memang betul. Apa yang Tuhan takdir mesti berlaku lah. Ini masalah bab iradat, bab akidah kita, bab kehendak Allah. Apa yang Tuhan tentu jadi, tetap jadi punya. Jadi bab rezeki ni telah termaktub, maksud dalam masalah akidah. Kita yakin apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tersurat dia kata. Mana benda yang tersurat di Lauhil Mahfuz. Ya. Sudah makdur. Makdur ni dia asal daripada perkataan kudrat. Qadirun, kudratun, makdurun. Jadi kita ni di bawah makdur. Kita ni dikuasai oleh Allah Ta'ala. Kan? Telah makna kata tertakluk di bawah kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi dia kata muafakat, muakkad, yakni kadar yang tertentu. Mana dia telah ditentukan bila waktunya, berapa banyak rezeki kita. Walaupun makanan tu sedap, kadang-kadang kita boleh makan sikit kan? Kadang makanan tak sedap, dia boleh pergi makan banyak pun jadi juga. Banyak mana nak makan, banyak mana nak minum, banyak semua dah Tuhan tentu siap dah. Itulah rezeki kita, ya. Dengan kadar yang tertentu dan waktu yang tertentu. Waktu mana nak makan, waktu mana, semua dah siap dah. Kita pun tak tahu kita nak makan berapa besok pagi, tapi Tuhan dah takdir dah. Sampai masa dia kita pun lapar, kita pun teringin nak makan. Nak makan tu pula kadang teringin nak makan lain, pergi kedai makan lain. Dia nak makan roti canai, pergi kedai tengok ada pula pulut kuning dengan gulai telur. Dia ubah menu lah tu. Dia jadi kerja kan. Kadang tu maknanya benda yang kita makan itulah yang Tuhan tentukan, ya. Waktu yang tertentu, benda tertentu, waktu tentu, masa tertentu, tempat dia tertentu. Kita pun tak tahu esok pagi nak pergi kedai, bangku mana kita nak duduk, meja mana nak duduk. Tapi ada setengah orang tuan, orang kampung saya tu nak meninggal dah, nama Pawi. Pawi ni kerja dia buat rumah. Dia paku bumbung tu, kalau paku tu bengkok, makna dia tak kena kopi O tu.
Dia turun, dia start motor pergi kedai. Kedai tu kedai Cina. Dia bangku tu ya, bangku lain. Kalau bangku tu ada orang duduk, dia balik tu. Dia nak duduk bangku tu tak. Tokek Cina ni pula tuan. Dia tengok pawi baik, dia tak bagi kuli dia baju. Dia sendiri baju. Itu peminat tegak kopi walaupun kita kata lebih turun, tapi mai kita tagih dia sungguh kopi dia. Tak apa bangku lain. Ada orang dia tak bangku tu juga. Dia bayar. Ada jenis macam tu. Tempat, masa, waktu, ketika, jam, di mana kita nak makan, semua dah Tuhan tentu dah. Itu mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita ni ahli sunnah, kita bukan Jabariyah. Kita kena ingat pula, kita ada pula satu lagi bahagian namanya usaha dan ikhtiar. Kena usaha, kena ikhtiar. Tapi kita kena ingat usaha ikhtiar kita tak memberi bekal. Dia suruh bekerja, wa kulak malu fas'arallahu amalakum. Bekerjalah kamu, Allah akan buktikan, tunjukkan hasil kerja kamu. Dan masa yang sama Nabi SAW kata, tangan yang di atas tu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang berusaha mencari rezeki itu lebih bagus daripada tangan yang bawah. Itu kita punya syariat, suruh bekerja. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat, kerja kita tak memberi bekal. Buktinya jelas. Siapa nelayan tahu lah, kadang-kadang ada pergi kelut, apa pun tak dapat. Habis duit minyak lah. Pergi berpukat pun tak ada, apa pun tak ada. Biasa berlaku. Orang mengai, suar saja umpan. Habis umpan, habis minyak, apa pun tak dapat. Kan? Jadi kadang-kadang jadi macam tu. Jadi menunjukkan bahawasanya rezeki ini satu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Surat Lauhul Mahfuz dan makdur lagi muakkad, yakni kadar yang tertentu waktunya dan waktu yang tertentu, dan tiada bertukar bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bertukar hukum ni, bertukar ketentuan Allah. Ni rezeki hang, tak ada pula rezeki kau ni lari biar orang lain, tak ada. Bertukar alamat, tak berlaku bertukar alamat. Kita kalau post pakai apa? Post laju GNT, tulis siap nama alamat penerima, biasa bertukar. Kecuali tercabut mendatang tu aku tak tahu lah, tapi tak tukar lah. Kalau manusia pun tak bertukar alamat, takkan Tuhan bertukar alamat? Tuan-tuan masuk ni, tak pergi keluar mana ni kan, naik jambatan kedua ni, nak pergi utara ke pergi selatan, tulis kalau pergi selatan, pergi lah Ipoh, Kuala Lumpur. Tuan-tuan pergi ke Ipoh, dia mula touch dah mana, dia kira tu ujung jambatan tu kan, jambatan kedua kan, dekat apa nama Batu Kawan sana kan, dia kira pada situ. Tuan-tuan keluar mana, hang keluar Johor Bahru ke, hang keluar Nilai ke, hang keluar mana-mana lah, mana-mana tol di selatan tu, agak-agak pun dah tersilap lah. Kita masuk tol sini, kita keluar kata kita keluar tu Goping, tersilap lah, komputer tersilap, dia pergi check Kuala Lumpur, ada? Tak ada. Kalau komputer pun tak boleh silap, komputer plus tak silap, takkan Tuhan silap? Oh, Tuhan silap berat silap alamat. Rezeki kawan ni bagi kawan ni, takkan bertukar, kata Imam Ghazali. Rezeki kita mai kat kita, rezeki orang lain pergi kat orang lain. Sebab tu kita tak perlu hasad dengki. Tuhan tentu dah rezeki masing-masing kan? Masing-masing Tuhan bagi ni semua ada ganjaran pahala. Tuhan bagi yang kaya, Allah nak bagi dia kelebihan bersedekah. Tuhan bagi kita orang miskin, Tuhan nak bagi kelebihan sabar. Semua ada bahagian. Kenapa kita nak cemburu, kita nak iri hati? Tak perlu iri hati kan? Dunia akan lama nak duduk sat dia. Jadi hukum ni takkan bertukar. Dan kata Imam Ghazali, tiada berubah. Hukum ni tak berubah, tetap daripada dulu lagi tak ada pula sampai sekat jalan.
Kita pun besar, Tuhan ubah. Tahu Tuhan tak ubah. Sebelum kita dilahirkan, dah tetap siap dah. Bila rezeki kita, di mana, semua Tuhan dah tentu siap dah. Sebelum kita lahirkan. Pasal iradat ditakluknya tanjizi qadim. Pada azali lah, dah tentu siap dah. Sebelum kita ada lagi. Sejak azali lagi. Rezeki kita dah ditentukan oleh Allah. Sebelum mak kita beranak kat kita lagi. Mak kita pun tak kahwin lagi dengan pak kita. Rezeki kita Tuhan dah tak siap. Kenapa kita perlu ragu-ragu? Kan? Dia. Jadi makna kata takkan bertukar. Tiada berubah. Dia tak. Bagi-baginya. Bahagian-bahagian tersebut tak tukar. Hang punya api kat kawan ni pergi kat kawan ni dah. Hak kita tetap sampai dapat hak kita. Dan suratannya dah tersurat, tak siap, tertulis, tercatat. Ada malaikat pula ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk bawa rezeki itu mai kat kita. Ya, ada saja. InsyaAllah. Dan inilah perkataan yang sahih pada ulama kami, ulama sufi, ahli sunnah wal jamaah. Makna kata rezeki ini dah tetap siap dah pada azali. Hang kerja ke tak kerja, rezeki tak lah. Cuma kita kerja ni untuk apa? Menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Kita jadi nelayan, nak jadi hamba Allah. Orang tak nampak kita hamba Allah, Malaikat kerja kita. Contoh, kenal lah doktor. Main mengaji ni saya tak kenal mana doktor, mana engineer, mana technician, mana nelayan, mana petani. Saya tak kenal serupa apa kepiah putih semua. Bila nak kenal dia doktor, pergi hospital baru kenal. Itu dia. Malam tadi mengaji, saya kerja sini dah Ustaz. Bubuh teleskop. Benda ni pun cek dada kawan tu dengan teleskop dia. Lepas tu dia bubuh pula ni blood pressure test tu, BP. Doktor. Tak kenal dia doktor pasal nak pergi kerja. Dah kenal nelayan, nak pergi kerja. Dia pergi, hang nelayan rupanya lah. Hang ni petani lah. Kita nak jadi nelayan, hamba Allah. Petani, hamba Allah. Doktor, hamba Allah. Jadi kita sebagai pekerja, kita sebagai peniaga yang takut kepada Allah. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan dia, jual beli dia, perniagaan dia daripada mengingati Allah. Dia tak tipu jual beli, tak tipu sekatan, tak tipu timbangan. Dia buat dengan elok sebab dia jadikan dia punya kerja itu, profession dia tu untuk menjadi hamba Allah, dapat pahala sisi Allah. Tu hari tu pemuda Dewan Pemuda PAN negeri Perak mai jumpa saya. Pasal Covid dulu lah. Dua meja Exco Pemuda Negeri. Pasal kita merintah di Perak lah ni, kita sebahagian daripada parti pemerintah. Jadi adalah banyak jawatan kosong, GLC kan, satu ni apa, Majlis Pemandaran. Pemuda pakai tak mau pegang jawatan. Pasal apa? Tawaduk lebih. Dah saya kata, kita boleh beribadat melalui jawatan kita. Tunjuk mereka yang kata ahli majlis bandaran yang beragama Islam, yang bertakwa pada Allah. Macam mana apa bentuk dia? Ini dah tugas apa? Bawa wujud Islam dalam majlis bandaran tu. Tunjuk akhlak apa? Jangan rasuah. Jadikan itu kerja sebagai satu ibadat. Dia kata apa? Dapat apalah. Apalah ni ceramah Islam, orang nak tengok Islam dia macam mana. Ni kerja apa? Tugas apa lah. Jangan calarkan parti PAN dengan rasuah, salah guna kuasa. Kekalkan integriti kita ni, saya kata. Faham, kerja ni pun ibadat. Baru balik pakai pegang jawatan. Tidak pakai tak mau. Warak lebih lah. Kalau apa tak ambil, orang lain ambil. Mana nak bawa Islam dalam kerajaan dia lah. Naklah ni bawa nampak. Apa nama sawit anugerah Tuhan. Kita bawa satu slogan. Tag name kan. Apa bagi apa dia? Tag apa? Dia punya tu logo dia kan. Kita punya tag tu. Sawit anugerah Tuhan.
Pada apa guna Tuhan aku punya pasal aku pun dah. Dah habis dah lah. Nak tunjuk ada apa? Macam mana? Dengan Islam ni kita boleh naikkan harga sawit. Yang apa tak boleh naik 22 bulan tak naik. Kau turun. Kita pegang sat dia berapa bulan, 3 bulan. Naik menyacak harga sawit. Permintaan sawit melonjak begitu drastik sekali. Boleh tunjuk ada apa? Ini kerja Islam. Nak tunjuk je tu. Ni kita nak bawa pula tuan-tuan wakaf ayak. Wakaf masjid. Wakaf ayak lah macam lah. Aku nak tengok lah. Banyak idea-idea yang bernas. Kelantan lama ni menghadapi masalah ayak. InsyaAllah. Sampai Jelutong pun minta tolong Tuan Ibrahim Tuaman. Kawasan saya Jelutong selalu banjir, dia kata. Jadi menteri kena pergi tengok lah. Tuan Ibrahim kata boleh, saya boleh tengok, panggil saya pergi. Kita boleh tak pilih kawasan pembangkang apa, kita nak buat insya-Allah. Jadi dengan kalau nak kenal Islam tu macam mana? Melalui kita duduk dalam tu. Jadi kita bekerja ni untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, beribadat melalui nelayan, petani, menternak, kan, peniaga, kan, asalkan kita jangan lupa Allah Ta'ala, ingat Allah. Kita jadikan makna kata kalau tak kerja Allah bagi kita pendapatan yang lebih, kan, kita gunakan untuk bersedekah, berwakaf, bantu fakir miskin. Makna kata harta benda kita, pendapatan kita tak boleh pengaruhi kita, menjadikan kita orang cinta dunia. Kita gunakan macam tu. Jadi di sisi ulama kita kena ingat rezeki ketentuan Allah. Kalau kita bergembira dengan pemberian Allah Ta'ala, bergembira sebab Allah anugerahkan kita rezeki itu, kan? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, ini semua anugerah Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah pada kamu. Jadi kita gembira dengan pemberian Allah Ta'ala itu. Ini lebih baik kata Allah Ta'ala daripada yang apa yang kamu himpunkan. Kita gembira dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Bersalahan barang dikata padanya oleh ashab Hatim. Ada satu kumpulan di kalangan golongan Mu'tazilah, mereka menyatakan bahawasanya mereka kata kalau kita cari lebih, pendapatan lebih. Kalau kita cari kurang, pendapatan kurang lah. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, menurut kata Imam Ghazali, lebih kurang tu Tuhan dah tentu siap-siap dah. Sama ada kita kerja lebih atau kita kerja kurang. Dan juga daripada Syafiq, kata mereka itu bahawa rezeki tiada bertambah dan tiada kurang dengan perbuatan hamba, tetapi harta bertambah. Dia kata rezeki tetap, tapi harta boleh bertambah berkurang. Rezeki tetap dah, rezeki yang menjamin hidup kita tetap, tapi harta bertambah. Ahli sunnah kata dah, harta pun macam tu juga. Tuhan dah tentu siap dah banyak mana harta kita sepanjang hidup kita. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang kerja tuan tak dapat. Niaga pun ada juga, dia tak naik tangan orang kata, tak naik tangan. Beternak pun begitu, lembu dia tahu sakit, manja. Ada saja kalau Tuhan mana tak jadi harta benda kita. Tapi kalau Tuhan nak bagi harta pada kita, kerja tak apa, tak turut-turut terang mana. Tu saya cerita pada cerita dah Ustaz Bushra. Ustaz Bushra ni meninggal, Allah yarham. Dia guru sekolah agama, sekolah kebangsaan ni. Dulu di Perak, sekolah kebangsaan, mata pelajaran agama di bawah Jabatan Agama Islam Negeri, bukan bawah Kementerian Pendidikan. Jadi bawah Jabatan Agama Islam Negeri Perak lah. Saya ada lagi sijil saya ada yang 6 tu. Sijil dikeluar oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dia berasal Jan 6, Jan 5, Jan 6. Jadi tuan-tuan, dia guru agama, dia tulis buku teks untuk sekolah rendah, sekolah kebangsaan, darjah 1 sampai darjah 6. Takdir Allah Ta'ala tuan, buku dia tu dipilih sebagai buku teks untuk sekolah kebangsaan.
dia dapat royalty tu. Dia dapat royalty, duit tu dia beli tanah sekitar Temu. Beli tanah. Tak lama lepas tu tanah tu pula jumpa biji. Oh, naik tangan tu jumpa biji. Oh Allah, pasal biji dengan banyak di Perak. Kira dia penyimpan duit dalam bank Bumi Putra yang terbanyak di Perak. Sampai bank hadiah dia satu kerih Perak. Dia tunjuk saya kerih tu, kerih Perak lah tu, penyimpan terbanyak. Dia pencin tuan-tuan, dia kutip anak yatim. Dia kutip anak yatim ramai-ramai, dia bagi makan, dia panggil guru mengajar. Siapa yang mengaji lebih, dia hantar pergi luar negeri. Ustaz Busyra. Nak kira, nak kata rezeki tu dah Tuhan nak bagi dapat tu, ada saja lorong dah. Kalau tak mau jadi tu, ada saja tak jadi. Ada saja tak kena. Kau dulu tak kena, kau ni tak kena. Kan? Itu dia. Ini kata Syaqiq dengan Hatim, dia kata rezeki tak bertambah, tapi harta bertambah. Bertambah dan kurang. Kata Imam Ghazali, dan perkataan ini fasad. Ini rosak. Benda ni tak betul. Menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, harta ke, rezeki makan minum ke, pakai patut, semua dah tetap siap dah. Itu dia. Kerana bahawasanya dalil pada kedua tempat itu satu dalil. Dua ni satu. Sama ada rezeki atau harta, satu kes. Hang cari ke tak cari ke, kalau harta hang dapat insya-Allah. Kalau bukan hak hang, bukan ditentu oleh Allah Taala, tak dapat. Hang buat mana pun tak dapat. Itu dia. Tapi kita kena ingat tuan, yang saya kata tu segi akidah memang begitu. Tapi bab usaha kita kena usaha. Kita usaha bukan kita tak yakin. Bagi kita hamba Allah. Wa khuliq malu fa sayarallahu amalakum. Kita kena kerja. Kita bekerja. Tapi rezeki Tuhan tetap dah. Jadi kita jadikan kerja kita tu bukan untuk mendapat. Kerja kita tu untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kalau dia peniaga yang beramanah. Kalau dia kaki tangan kerjaan yang cukup beramanah. Sebab dia merasai bahawasanya rezeki aku dia siap dah. Kalau dia tak dapat pangkat, naik pangkat, tak bawa bukan rezeki aku. Dapat naik pangkat, rezeki aku. Ada orang puluh dia kerja, bodek sana, bodek sini, tak naik pangkat. Ada kawan buat kerja biasa ya, naik pangkat. Dia tengok keadaan yang berlaku di hadapan kita ni. Manakah bukan bersandarkan usaha dan ikhtiar sangat, tapi semuanya ini memang ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iaitu telah termaktub dan telah termaksum, dan kepadanya isyarat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kedua ni telah termaktub, telah tertulis pada Lauhul Mahfuz, telah termaksum telah dibahagikan oleh Allah. Ini nak makan, ini nak makan, ini nak minum, ini nak, semua tu ada tentu siap dah pada azali lagi. Sebagai dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, firman Allah, likaila la ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu dalil firman Allah Ta'ala. Oleh kerana Tuhan yang tentukan semua ni supaya tiada memutuskan asa atas barang yang luput. Allah takdirkan ni, kalau kita luput tak dapat, kita tak perlu putus asa. Orang yang makna kita kata yang yakin dengan takdir Allah Ta'ala, tak dapat, dia tak putus asa, dia pergi ke laut, tak dapat. Dia Tuhan takdir dah, tak dapat. Nak putus asa apa? Kalau dia bergantung dengan usaha dia, aku dah usaha teruk-teruk ni, orang tak turun ke laut, aku turun dah. Umpan aku sedap lagi. Mereka yang bagi umpan udang busuk pun dapat ikan, aku udang aku grade A lah.
Orang bagi udang mampu, aku bagi udang hidup pun tak dapat juga. Sebab dia bergantung dengan usaha dia. Kalau bergantung dengan Allah Ta'ala, tak apa. Tak masalah. Kita buat juga. Kita buat demonstrasi, buat bantahan, panggil semua akhbar-akhbar semua mai, buat liputan berkaitan dengan pulau ni lah, pulau buatan ni. Tak? Habis tu nak buat apa lagi? Doalah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala terjun. Kerajaan pun terjun. Naik kerajaan baru. Kerana pula kita, menteri kita, alam sekitar. Ini projek ni tak dapat kelulusan daripada tak dapat kelulusan, Terawang pun tak dapat kelulusan, ni dah jadi Legana pun tak tahu dah. Jadi kita penin kan, mereka penin. Tuan nak bagi penin. Mereka lah penin. Kekutip derma seorang RM10. Dulu dia beli kita. Wa makar Allah. Dulu orang kata kami ambil lawyer, lawan 10 juta apa 90 juta di England apa peli kami duit tabur duit tu lalu macam keluar iklan RM10 untuk bantu linguist. Hantar balik pergi gambar. Jangan sombong. Jangan sombong. Kita sebab itu tuan apa-apa kita berjalan dengan jalan yang benar. Jalan dengan cara yang betul. Siapa merintah pun kita macam ni lah. Kalau kita tak ada rasuah, kita tak ada apa buat benda tak betul, siapa mata-mata panggil siasat tu. Tak apa-apa, insyaAllah kita bukan ada masalah apa. Kita takut kalau kita ada kes. Kalau kita tak ada kes, apa kita takut? Macam Lim kata dulu lah, apa takut sama hudud? Kalau kita tak nak curi, apa takut takkan kena potong? Dulu ketika dulu lah. Kita tak buat apa, tak apa kita takut. Jadi kita serah pada Allah Ta'ala. Lalas sekali balik kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Cuma usaha kita perkuatkan bagi menang pilihan raya akan datang ni. Ada lagi ke tak datang mengundi? Mengaji rajin. Mengundi tak pergi. Apa ni? Tak mengundi leceh. Nak mengundi macam mana? Tak ada peluru. Nak tembak tak boleh. Tak daftar. Daftar tuan, insya-Allah. Keadaan sekarang ni menunjukkan bahawasanya dengan perpaduan orang Islam, orang Melayu, insya-Allah DAP tak ada jalan, tak ada ruang dia. Dia tak ada ruang. Kita masih ada diberi oleh Allah majority, masih ada lagi. Usah lebih-lebih. Orang Pulau Pinang kena buat satu strategi. Strategi, pakar-pakar strategi lah, panggil profesor, panggil semua. Panggil orang-orang yang cerdik pandai, buat satu strategi perancangan untuk mengambil Pulau Pinang ni. Saya baca dalam mereka hantar kat saya baca dalam tu munasabah. Cuma kerak kerja tu kena tersusun rapi, bagi elok. InsyaAllah Allah bantu kat kita, insyaAllah. Tu dia. Sebab Allah dah sebut lah, in tansurullah yansurkum. Hang tolong Allah, Allah tolong kamu. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa sungguh-sungguh jalan kami tunjuk. Imam Ghazali kata apa tuan-tuan? Takdir ada dua. Satu takdir bersyarat, satu takdir tak bersyarat. Bak rezeki ni Tuhan tak letak syarat. Rezeki kita tak sampai kat kita, Tuhan tak letak syarat. Mati Tuhan tak letak syarat. Sampai masa mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seorang tu, Allah tak perlewatkan sesaat, Allah tidak percepatkan sesaat. Saat pun tak kurang, sesaat pun tak lebih. Itu takdir tak bersyarat. Tak ada pula kita ni, kalau kita makan ubat lambat mati, jumpa doktor tak mati, jumpa doktor tak mati, doktor pun mati. Macam mana apa jumpa doktor tak mati? Doktor sendiri mati. Kalau boleh doktor tu nak anak dia tak mati, anak doktor pun mati, pak doktor pun mati, mak doktor pun mati. Kalau boleh doktor tak mau mak dia mati, pak dia mati, dia pun mati. Oh, dia kata makan ubat tak mati lah, ubat pun mati.
Ubat mati tuan. Saya jaga stok ubat 10 tahun. Saya tengok ubat semua ada tarikh mati. Dia panggil due date, expired. Tuan beli ubat kan? Dia sebut tu, ubat tu dia pada tahu dah bila dia nak mati. Kalau ubat ada tarikh mati, orang makan ubat mati lah. Ini Tuhan tak nak syarat. Tapi bab berjuang, Tuhan letak syarat. In tansurullah yansurkum. Siapa tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita kena buktikan kita menolong agama Allah, bantu agama Allah. Dia kerja tuan-tuan lah, di kelang-kelang semua tu. Jumpa banyak anak-anak muda kan. Lah kalau tuan-tuan jumpa orang Perak, kata Ustaz Siddiq abang hangpa. Hangpa tak payah pergi mengundi lah di bahagian serai. Dia balik bentak, insya-Allah menang kan. Pas campur Anwar bersatu, 3 dicampur, lawan PAN kalah macam Mujahid tu. Kalah tak payah balik lah, balik bentak mengundi di Pulau Pinang ni, bantu Pulau Pinang. Jumpa orang Kelantan, cakap kat mereka begitu. Hampa pergi memang kerja sini, tukar alamat Pulau Pinang, tolong kami. Di Kelantan dah buat apa? Bukan ada PAN, tak ada apa tak ada. DAP tak ada, PAN tak ada, apa pun tak ada. Tak lah bagai apa. Apa pergi banyak undi benar buat apa banyak-banyak. Mengundi sini. Perlis, Kedah, Perak. Kalau Perak abang Ustaz Siddiq Noh kata. Pakai dia orang ulama kata. Orang apa main mengundi sini. Suruh dia undi sini, daftar sini. InsyaAllah. Yang orang sini pun daftar lah. Yang tak daftar lah cepat. Ni pilihan raya tak lama lagi ni, tak berapa bulan lagi ni. Jadi kita kena usaha sikit. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk jalan kat dia. Jalan kemenangan tu Tuhan nak tunjuk, nak bagi. Jadi kalau kita nak menang bergantung pada takdir saja dengan tak bekerja, tak boleh. Nabi pun bekerja, Nabi pun perang, Nabi pun berhijrah. Bukan pelarian Nabi Nabi hijrah kan? Jadi mengharap kemenangan dengan tak bekerja, itu nama angan-angan. Seperti orang berangan-angan sampan belayar, sedangkan sampan duduk cadaran. Sampan duduk cadaran, duduk beletak. Awak lah tak belayar. Nak aku nak belayar macam aku duduk cadaran. Apa kena tolak aku pergi ke laut? Tarjun naja tawalam tasluk masalika. Inna safinata la tajri alal yabas. Mengharap kemenangan dengan tak ikut cara, tak bekerja, maka sampan takkan berlayak di atas tanah yang kering. Ibarat sampan, dia takkan berlayak kalau duduk cadaran. Kena tolak pergi ke laut. Kena usaha lah maknanya. Jadi usaha itu penting. Kemenangan Allah tetap dah kemenangan itu. Macam kita main bola lah. Main bola kadang-kadang gol bola tu masuk dengan sebab kita. Kita tendang kencang, gol keeper tak boleh tempih, maka gol lawan tembus 1-0. Kadang-kadang bukan kita sepak, dia sepak sendiri. Fullback pasti dekat gol keeper dah. Gol keeper tak perasan bola masuk. Macam Mahathir lah, dia sebab gol dia sendiri. Bukan kes tebuk atap, tak ada tebuk atap, tebuk dinding tak. Dia sumbat gol dia sendiri. Kena Allah tentukan kan. Dia kerja tugas kita. Menang kalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kena faham begitu. Jadi dalam ayat Quran ni Allah Taala berfirman, likaila ta'zu ya ala ma fatakum, supaya mereka tidak ada ta'zu, tidak berputus asa, ala ma fatakum, atas apa yang luput. Tak kecewa, tak putus asa, pegang dengan takdir. Nampak lagu mana tuan? Banyak orang telefon saya, dia kata saya teruk lah, aku nak kata lain. Saya dengan isteri saya yang ada kuliah di di Kedah tu. Jadi saya tuan-tuan tahu lah, isteri 3. Jadi kita nak giliran. Jadi kalau saya pergi naik dengan mereka ni,
Satu hari dah short, macam mana kita nak bagi itu sama kata tu? Tak bagi sama kata giliran zalim pula. Dia bawa isteri seorang, dia bawa kita, saya naik dengan dia. Habis mengajak baliklah. Besoknya malam tu tidur di Kedah. Besok pagi baliklah. Lepas khutbah jemaat, saya baliklah. Saya kereta saya, mereka ni jual barang, bawa kereta tu. Saya sampai di Juru, saya dapat telefon. Seorang driver tu telefon. Dia kata, kereta terbalik. Saya tanya satu je, orang macam mana? Tak tahulah, dia kata, kami ni nak kena pergi hospital, ambulans tunggu ambulans mai. Saya ni tak berteruk sangat. Yang abang tu nampak dia kata, yang seorang tu menantu saya tu. Tak boleh nak bergerak. Bawa pergi hospital lah. Saya kata, tak apalah. Yang penting saya kata, orang selamat. Ini kereta terbalik semua takdir tu lah. Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana pun dia tak boleh. Yang marah pun terbalik dah. Tak marah pun terbalik. Dia tak tahu marah. Baca kita tak tahu. Kereta terbalik marah ke orang. Apa macam bodoh. Aku juga kena. Terus pergi hospital. Pergi hospital, daripada sampai hospital dah. Dah tunggu sampai pukul 12 malam kat lah. Dah buat x-ray apa semua, tak ada lah cedera-cedera patah apa semua, tak ada lah. Cuma ada orang tengok nak pusing, tak boleh gitu je lah. Tentu tengok kereta habis. Kereta tu terbalik tu. Penuh. Aku tengok. Macam mana aku tak tahu lah, ikut apa tuan lelaki buat report polis. Cerahlah tengok macam mana, kita pun tak tahu apa nak jadi. Itu takdir Allah Ta'ala. Kita kalau pegang dengan takdir tuan, hati kita mudah, sejuk hati kita. Kalau kita duk kira dia, apa bawa kita tidur, takkan dia pun nak sengaja. Dia sengaja bahaya diri dia. Kereta balik haduk dalam tu tak apa-apa. Mana boleh sengaja? Dia nak terlap, nak macam mana kan? Kita pegang pada takdir. Jadi bila ada kereta kita terbalik, jadi macam jadi kita jangan putus asa. Kita jangan berputus asa. Sebab tu saya bawa kereta, usaha tu ada lah. Siapa bawa pun saya bukan boleh tidur sampai rumah, lagi tak sampai rumah saya tak boleh tidur. Kukut driver terlena. Ni dah driver lena, kita lena habis lah. Dia nak gerak kita ganti, dia pun tengok kita bagus punya, menggorah bagus punya kan lah. Dia pun tak derak kita, dia paksa diri dia terbalik lah macam mana. Jadi fikir kerja Tuhan lah macam mana. Serah pada Allah Ta'ala lah. Buatlah apa yang patut. Jadi apa yang berlaku bab rezeki ni, kita tak boleh makna kita kata berputus asa di atas apa yang kita tak dapat. Kalau kita pergi ke laut, orang dapat banyak, kita dapat sikit, jangan putus asa. Ni rezeki kita kan. Nak macam mana? Wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula kamu tu bergembira, seronok sangat dengan apa yang Tuhan bagi. Allah seronok sungguh dengan benda tu. Apa yang kita dapat tu jangan terlampau lebih-lebih. Seronok pun sederhana, duka cita pun dalam keadaan yang bersederhana. Semua ni dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya iaitu supaya dia kata tidak memutus asa atas barang yang luput. Barang yang terlepas tadi kita tak kecewa, tak dapat kat kita, bukan hak kita, bukan rezeki kita. Pegang gitu. Barang yang luput akan kamu, dan tiada pula kamu suka terlampau seronok dengan barang yang datang akan kamu. Begitu juga barang yang Tuhan bagi kat kita, tak jugalah terlampau seronok. Kalau kita gembira tu boleh seronok dengan pemberian Allah, bukan seronok dengan benda tu. Seronok Tuhan pilih kita bagi rezeki. Bila kita seronok dengan pemberian Allah, rezeki tu kita jaga bagi elok. Jangan kita mana halal balal, atau kita boros, belanja tak tuara, apatah lagi belanja pada maksiat. Kita guna sebab baik mungkin. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, kamu belanjakan harta kamu dengan cara yang betul, Allah kan makna kata la in syakartum la azidannakum. Allah tambah di akhirat besok. Dapat pula rezeki yang melimpah ruah, bersedekah, bantu jihad fisabilillah dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan makna kata dengan keyakinan ini kita tak kecewa, dapat pun tak kecewa,
Kalau ataupun tak dapat pun tak kecewa. Kalau kita dapat pun tak ego, tak sombong, tak angkuh dah. Tak ada nak kata apa balok, mana nak dapat? Tengok aku rajin. Ada macam tu. Bukan saya rajin tu orang balok. Makna kata ini rezeki dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berhenti tanggulah. Dan jikalau ada yang tuntut, yang tu kita sambung kemudian. Jadi kita berhenti tentang apa makna dia tu.